Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan dan juga pendedahan yang paling luar biasa sekali. Beberapa hari lagi PRK di Johor, yaitu di Simpang Pulai dan juga di Jeram, akan diadakan. Dan ini telah mengundang pelbagai cerita dan polemik kontroversi yang bertimpa-timpa. Yang terkini, Muhyiddin mula keluarkan fatwa haram undi calon PH di Pulai. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita katakan. Apabila ada pilihan raya saja, ada saja fatwa yang baru yang akan keluar. Dan yang pastinya yang paling mengejutkan kita apabila Muhyiddin sendiri mengeluarkan fakta atau fatwa haram undi calon PH di Pulai, dipetik daripada Harapan Daily. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin tiba-tiba mengeluarkan fatwa yang menjatuhkan hukum haram jika pengundi mengundi calon Pakatan Harapan di Parlimen Pulai. Beliau menggesa agar undi tidak diberikan kepada bekas Speaker DUN Johor, Suhaizan Kayat, yang bertanding di parlimen tersebut mewakili Pakatan Harapan PH. Jangan bagi satu undi pun kepada Suhaizan. Saya bagi hukum haram, kata Muhyiddin Yassin. Ada esok yang cabar saya ni persoal ikut fatwa mana. Tak boleh, kerana situasi sepanjang 9 bulan ini adalah ujian, kata beliau. Macam soal kenaikan harga barang, jadi sebab itu waktu PRK ini kita tunjukkan kepada Anwar Ibrahim bahawa kami yang ada di Pulai akan tentang habis-habisan Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Dan tidak akan memberi satu pun undi kepada pihak parti yang menentang calon Perikatan Nasional, kata Muhyiddin Yassin. Dia bertanya, boleh tak? Pada pendapat anda, boleh tak? Tegasnya, kemenangan calon PH hanya akan mengukuhkan lagi kestabilan kerajaan perpaduan dan perkara itu tidak boleh diberikan peluang sama sekali. Pilihan raya PRK Parlimen Pulai menyaksikan pertandingan 3 penjuru membabitkan Suhaizan Kayat, calon Perikatan Nasional PN Zulkifli Jaafar, serta seorang lagi calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. PRK tersebut diadakan ekoran kekosongan kursi yang ditinggalkan penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pada 23 Julai lalu. Parlimen Pulai mempunyai seramai 167,108 pengundi. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu kita amat terkejut apabila fatwa-fatwa begini mula keluar. Dan yang lebih kita harus fikirkan ialah tentang kestabilan kerajaan ini. Kita sebenarnya menyokong kalau kerajaan yang ada habis sehingga penggal barulah ditukar. Tak perlulah cantas-cantas di sana sini. Kalau ada orang kata bahawa kerajaan boleh ditukar pada bila masa, itu memang betul. Tetapi kerajaan yang stabil mengambil masa. Dia perlu stabil. Dan sebenarnya kestabilan kerajaan perpaduan itu boleh menjamin kemajuan Malaysia, memakmurkan Malaysia. Bayangkan kalau kerajaan itu hanya berusia beberapa bulan dan dicantas. Adakah apabila kalaulah Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan dalam tempoh setahun ini, adakah mereka akan dapat bertahan pula? Itu persoalannya. Inilah perbuatan cantas-mencantas, tiada yang kekal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu Muhyiddin keluarkan fatwa haram undi calon PH di Pulai. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita baik daripada Perdana Menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan terkini yang kita terima, kerajaan setuju laras tangga gaji penjawat awam. Saudara-saudara, kerajaan bersetuju melakukan pelarasan tangga gaji penjawat awam termasuk pensara dan profesor melalui Belanjawan 2024 yang dibentangkan di Parlimen bulan depan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma.
Bercakap tentang gaji di Malaysia, sudah lama kita tidak mengalami penyelarasan gaji, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil berat tentang gaji penjawat awam ini, bermaksud tidaklah salah dan sangatlah tepat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita. Kerana dalam banyak ramai-ramai Perdana Menteri, beliau iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah memperjuangkan dengan sebaik-baiknya gaji dan juga memahami keadaan keluh kesah para penduduk Malaysia, khususnya penjawat awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa melalui Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan bulan depan di Parlimen, penyelarasan gaji akan dilakukan termasuk untuk pensara dan profesor. Perdana Menteri berkata ia sebagai langkah sementara sehingga kajian menyeluruh berhubung skim gaji dan persaraan penjawat awam selesai dilakukan. Beliau juga berkata kajian skim gaji dan persaraan penjawat awam itu dijangka selesai pada tahun depan. Saya melihat penyelarasan gaji pensara, profesor dan penjawat awam sudah 10, 20 atau 12 tahun tidak dikaji, tidak dinaikkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh sebab itu kita ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana walaupun ramai yang mengecam beliau, tetapi beliau tetap teruskan pekerjaan dengan luar biasa dan memahami sudah begitu lama gaji para penjawat awam tidak dikaji dan tidak dinaikkan. Padahal, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengikut peruntukan, setiap 10 tahun perlu ada pelarasan gaji. Tandas bocor kerja saja, gaji pun kerja saja. Saya tak boleh mengadu. Saya Perdana Menteri, kena selesaikan semua masalah ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Temu Anwar Johor Bahru di Universiti Teknologi Malaysia di sini hari ini. Program dialog yang berlangsung selama kira-kira sejam setengah itu dihadiri hampir 4,000 pelajar, pendidik dan orang awam. Hadir sama ialah Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail. Dalam perkembangan lain, Anwar menasihati generasi muda supaya menolak politik fitnah yang cuba diterapkan segelintir pemimpin politik negara ini sekaligus mengubah naratif politik masa depan. Beliau berkata pendekatan segelintir pemimpin politik khususnya pembangkang dilihat tidak sesuai untuk diikuti generasi muda yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara nanti. Anak-anak muda perlu mempunyai gaya pemikiran yang kritis agar dapat membezakan antara fakta dan fitnah. Saya percaya insya-Allah boleh angkat Malaysia sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini. Siapa yang boleh lakukan? Anak muda, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang lama asik nak hendak gaduh sahaja. Fitnah. Fikir sendiri. Fikirkan sesuatu untuk selamatkan negara ini. Anak muda perlu mengubah naratif politik dan ekonomi negara ini kerana mereka lah yang boleh menyelamatkan negara, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.